Buletin Didik 12 Julai bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena perigee atau kedudukan bulan yang berada amat dekat dengan bumi akan dapat disaksikan rakyat Malaysia esok kira-kira jam 5.09 petang. Agensi Angkasa Malaysia MAISA memaklumkan kejadian yang juga dikenali sebagai supermoon itu menyaksikan saiznya 7% lebih besar daripada bulan penuh biasa. Ketika fenomena ini berlaku, bulan akan kelihatan 14% lebih besar dan 30% lebih cerah berbanding keadaan micromoon ketika berada paling jauh dari bumi. Lebih menarik, kejadian kali ini turut disebut sebagai supermoon bug kerana imejnya seperti tanduk rusa jantan seperti gelaran diberikan petani pribumi di Amerika Utara. Untuk rekod, kali terakhir fenomena berkenaan berlaku ialah pada 14 Jun lepas yang juga digelar supermoon strawberry kerana warnanya ala bunga mawar dan menyerupai buah tersebut. MAISA melalui hantaran di Facebook menjelaskan posisi perigee kali ini ialah 357,263 km berbanding jarak dekat kelaziman bulan secara purata 363,396 km. Keadaan itu menjadikan saiz bulan bukan sahaja kelihatan amat hampir, bahkan begitu besar dan paling cerah untuk rekod 12 bulan penuh sepanjang tahun ini. Bahan sukar lupus seperti plastik boleh memberi kesan yang buruk kepada alam semula jadi sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Menyedari hakikat itu, guru dan murid daripada program pendidikan khas integrasi PPKI di Mentakap Pahang tampil kreatif mengubah bekas pencuci baju menjadi pasu bunga berwarna-warni yang menghiasi laluan koridor sekolah. Menerusi perkongsian di Facebook Cikgu Lalita Hariram, projek keceriaan kawasan sekolah ini dihasilkan oleh guru dan 3 murid PPKI di Sekolah Kluster Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Mentakap. Dengan kreativiti sendiri, selain berbekalkan semangat kerajinan, bekas plastik pencuci baju juga boleh digunakan untuk menghasilkan pasu bunga yang unik dan menarik. Semua bahan ini boleh didapati dengan mudah tanpa memerlukan kos yang banyak. Bekas plastik pencuci baju yang dikumpul mereka dipotong menjadi pelbagai bentuk menarik, antaranya haiwan seperti kucing, arnab dan angsa. Selepas dicat dan dikeringkan, bekas tersebut diisi dengan tanah organik dan ditanam pelbagai jenis tumbuhan hiasan, antaranya pokok herba Karpura Bali. Menurut Lalita, projek yang dihasilkan ini secara tidak langsung mampu merangsang pembelajaran dan kreativiti murid PPKI. Bukan itu sahaja, penggunaan pelbagai jenis warna cat mampu menarik perhatian murid PPKI. Seterusnya, sebagai usaha berkongsi maklumat penyelidikan yang boleh diaplikasi oleh penduduk setempat demi menambah baik kebun bandar, sekumpulan penduduk di kejiranan Taman Sri Sentosa di Ibu Negara dengan penglibatan penyelidik Universiti Malaya UM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT menubuhkan kebun komuniti. Program pemindahan ilmu yang dipanggil Universiti Malaya Sustainable Gardening Campaign UMSGC turut menjalankan aktiviti berkebun dengan menekankan konsep lestari. Program UMSGC turut menerapkan kaedah berkebun yang mesra alam dan mampan di samping menggunakan hasil daripada kajian penyelidik dari Pusat Komuniti dan Kelestarian UM Cares. Antaranya penggunaan semula sisa pepejal, keselamatan makanan dan pengurusan tanaman kebun bandar yang menyeluruh. 33 peserta menerima panduan mengenai jadual dan tata cara penambahan baja kepada tumbuhan bagi memastikan tumbesaran sayuran dan pokok buah-buahan yang sihat serta berkualiti. Menariknya, peserta juga didedahkan kepada teknik menghasilkan baja kompos organik daripada sisa makanan dan tanaman. Pada masa sama, teknik penanaman cendawan khusus untuk kebun di kawasan bandar. Aktiviti pertanian adalah jawapan terbaik untuk mengatasi masalah jaminan keselamatan makanan selain mampu menjadi medium dalam menangani masalah kemiskinan secara tidak langsung. Justru inisiatif UM membantu pelaksanaan kebun bandar secara lestari dapat sedikit sebanyak memastikan aktiviti berkaitan dilaksanakan secara berterusan sekaligus memastikan manfaatnya dikongsi bersama setiap segmen masyarakat.
Bagi memperkasakan bidang pendidikan khususnya di peringkat pengajian tinggi negara, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM menjalin kerjasama dengan dua universiti di Turkiye. Kerjasama dilakukan melalui pelbagai pengantarbangsaan dengan fokus kepada bidang akademik dan penyelidikan. Timbalan Naib Chancellor UTHM, Profesor Dr. Azmi Kamis berkata, dua universiti itu ialah Istanbul Medipol University IMU dan Ankara Medipol University AMU. Kerjasama ini antaranya melibatkan aktiviti penyelidikan dalam bidang saintifik dan teknologi, mobility staff akademik, simposium serta ceramah saintifik dan teknologi. Ia juga memberi peluang kepada staf AMU untuk menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD di UTHM. Langkah ini secara tidak langsung dapat merancakkan lagi pelaksanaan pelbagai aktiviti akademik, penyelidikan dan inovasi serta penerbitan di 3 universiti terbabit. Majlis menandatangani perjanjian persefahaman itu diadakan pada Khamis lalu di Istana Presiden di Ankara. Ia turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Baiklah, Aidiladha bukan sekadar mengingatkan umat Islam kepada tindakan Nabi Ibrahim mahu mengorbankan anaknya Nabi Ismail demi menurut perintah Allah. Sesuai peredaran semasa, Aidiladha turut menjadi medium terbaik untuk menyatu padukan kaum keluarga meskipun tinggal di negara berbeza. Ia terbukti apabila lebih 500 waris keturunan Daing Kancik dan Moderi yang berasal dari Makassar, Indonesia berkumpul bagi mengeratkan silaturahim. Bertempat di Kampung Bugis Pontian, keturunan Daing Kancik dan Moderi berkumpul bagi melaksanakan ibadah korban. Lebih manis, ini adalah pertemuan kedua selepas Batam, Indonesia 4 tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Program Abdul Latif Abdullah berkata, ibadah korban menjadi asbab mereka berkumpul bagi mengeratkan silaturahim ke atas ahli keluarga yang tinggal di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Alhamdulillah, dalam perhimpunan ini kami telah mengumpulkan generasi-generasi daripada generasi keempat, 5, 6, 7 daripada keturunan Atuk Kancik. Daripada perhimpunan ini juga kami telah mengumpulkan saudara mara dari 4 negara, Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Menceritakan asal-usul Daing Kancik, Abdul Latif berkata, Allahyarham dan isterinya Moderi bersama 5 anak mereka berhijrah ke Johor dari Makassar, Indonesia pada 1860 selepas berlakunya Perang Saudara. Mereka bermastautin di Kampung Sungai Poh Serkat Pontian sebelum meninggal dunia. Hingga kini terdapat hampir 2,000 waris keturunannya yang bertebaran di 4 negara serumpun. Kalau kita tidak mengadakan majlis seperti ini, sepupu sekalipun nanti tidak kenal. Sementara ajaran dalam Islam menggalakkan kenal mengenal antara satu sama lain. Apatah lagi kalau ada hubungan darah. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat. Jadi keluarga yang dulunya kita tidak kenal, dulunya saya semasa gadis, tahun 90-an saya pernah masuk di sini. Seperti Latifah tadi itu sepupu 2 kali saya. Saya pernah ketemu dengan dia, sekarang sudah pada umur 50-an baru ketemu lagi. Jadi menurut saya sangat bermanfaat karena menyambung silaturahmi dari saudara yang tidak kenal menjadi kenal. Selain ibadah korban, satu demonstrasi membuat dan memperkenalkan kuih barongko dari Indonesia turut diadakan. Warisan megalit di Malaysia terdiri daripada amalan menggunakan bongkah-bongkah batu granit yang besar dalam membentuk menhir, dolmen dan kubur batu kepingan.
Budaya megalit tersebar di kawasan khusus iaitu Negeri Sembilan, Melaka, Lembah Berna iaitu Selangor dan Perak serta Sabah dan Sarawak. Menhir atau batu tegak dikenali sebagai batu hidup oleh masyarakat tempatan. Megalit dalam bentuk menhir yang didirikan secara berpasangan di satu kawasan tanah tinggi adalah yang paling utama. Di Sabah, budaya megalit dikaitkan dengan batu sempadan dan biasanya diukir dalam bentuk manusia atau penjaga kawasan tersebut. Di Sarawak, megalit dalam bentuk dolmen masih diamalkan masyarakat Kelabit sehingga hari ini. Budaya ini juga adalah amalan sejagat seperti di Stonehenge di England. Namun di Semenanjung Malaysia, amalan ini masih kurang jelas. Ada yang menganggapnya sebagai tapak keramat untuk upacara pemujaan. Sebuah pasukan eksplorasi menemui pembentukan mineral semula jadi yang jarang dijumpai di Gua Sinyuyan di Laibin, China. Formasi geologi digelar awan gua itu berada di permukaan dan di dalam air kolam yang terdapat dalam gua tersebut. Konsentrasi mineral ini adalah yang kedua seumpamanya dijumpai di China selepas penemuan di Gua Jinghua sebelum ini. Menurut juruterakanan sebuah institut di bawah Pusat Kaji Selidik Geologi China, bagaimana batu mineral dolomite membentuk awan gua ini adalah misteri sains kerana kajian dan penyelidikan mengenainya masih tidak menemui punca. Selain jarang ditemui, keadaan fizikal awan gua ini juga adalah sangat kasar. Sensasi K-pop wanita Blackpink sekali lagi berkolaborasi dengan PUBG Mobile kali ini untuk konsert Maya The Virtual tidak lama lagi. Berita baik itu dikongsi kedua-dua pihak hari ini serentak dengan kenyataan YG Entertainment. Konsert dalam permainan PUBG itu akan ditayangkan di Amerika Utara dan Selatan mulai 22 Julai, manakala untuk negara-negara lain bermula 23 Julai. Ia bakal menampilkan kesemua 4 anggota Blackpink dalam bentuk avatar 3D beserta bunyi 3D dan persembahan dengan teknologi berkualiti tinggi. Malah mereka juga akan memperkenalkan sebuah lagu baru pada konsert itu nanti. Seterusnya, Hype Labels pula mengumumkan kerjasama global dengan Disney Plus Asia Pasifik untuk pengedaran kandungan K-pop dan Korea di serata dunia. Berita diumumkan kumpulan BTS menerusi sebuah video. Menurut Hype, 5 kandungan terbitannya akan tersedia di platform penstreaman itu mulai tahun ini, termasuklah konsert BTS di Los Angeles pada November lalu. Ia diikuti siri reality In The Soup Friendcation menampilkan 5 selebriti terkenal termasuk penyanyi V dan pelakon sensasi Park Seo Joon. Sebuah dokumentari BTS pula akan menemui peminat tahun hadapan manakala 2 lagi kandungan belum didedahkan maklumatnya. Hai adik-adik, di sebelah saya ini ialah koleksi kepala perahu diraja. Adik-adik tengok kepala perahu diraja ini bentuknya seperti apa? Ini kepala perahu diraja yang berbentuk ataupun berhiaskan dengan naga. Dan kepala perahu yang membentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu nangka dan diukir dengan motif suluh kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu diraja dan dimiliki oleh kerabat diraja Pahang pada akhir kurun ke-19 dan juga dianggarkan berusia lebih kurang 100 tahun. Kalau dilihat, hiasan-hiasan pada kepala perahu diraja ini mempunyai pelbagai warna yang menarik seperti warna merah, hijau dan juga warna emas. Sukan, skuad bowling kebangsaan menghadiahkan pingat gangsa acara berpasangan wanita menerusi gandingan Natasha Roslan dan Sin Lee Jane pada Tamasya Sukan Dunia 2022 di Birmingham, Amerika Syarikat. Mereka menewaskan gandingan dari Colombia pada aksi penentuan tempat ketiga. Bermula dengan kemenangan 2-0 ke atas Puerto Rico dan Belanda di peringkat awal dan suku akhir, peluang Malaysia menerusi gandingan Natasha Roslan dan Sin Lee Jane untuk kepenentuan emas tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Denmark di separuh akhir.
Berdepan Colombia bagi perebutan pingat gangsa, permainan kemas berjaya disajikan apabila menang 235 mata, berbalas 204 mata pada game pertama. Cuba dicabar lawan pada game kedua, gandingan negara berjaya mengekalkan momentum, menang dengan catatan 247 mata, berbalas 237 jatuhan pin. Pingat emas dimenangi Denmark menerusi Mika Gulbæk dan Mai Jing Jensen selepas mengatasi pasangan tuan rumah menerusi keputusan 2-1. Sementara Malaysia, kejayaan yang ditempa Natasha dan Jane menyaksikan kontingen negara kini tersenarai dalam carta kutipan pingat menerusi pingat gangsa yang dimenangi mereka. We are really happy that we are able to win the bronze medal today in the women's doubles event. I believe this is the first medal after 2009, and we are really happy that we are able to go well today after so long that we have not been competing. Azam pelumba negara Sharifuddin Azman, dia naik ke podium pada kejuaraan dunia FIM Junior GP di litar antarabangsa Portugal hujung minggu ini. Berdasarkan prestasi semasa, peluang Sharifuddin agak cerah, terutama selepas menduduki tempat keempat pada perlumbaan di Sepanyol 2 minggu lalu. Sharifuddin atau lebih dikenali sebagai Damok kini di tempat kelima keseluruhan dengan 77 mata, nekat mahu menghabiskan perlumbaan di tempat 3 teratas. SIC Racing Team memberi sasaran kepadanya untuk mencapai tempat 5 teratas bagi merebut peluang dalam slot kejuaraan dunia MotoGP. Dengan jentera yang sama digunakan pada perlumbaan Sepanyol awal bulan ini, ia dijangka memberi kelebihan untuknya melakukan catatan lebih baik. Dari segi jentera, saya akan maintainkan saya punya jentera daripada last race saya. So saya punya setup semua saya akan bawa pergi ke Portimao race minggu ini. So saya yakin dengan jentera saya dan yakin dengan tim saya yang boleh membawa saya kembali ke atas podium seperti mana di Barcelona. Damok berjaya menghabiskan perlumbaan pertama di tempat keempat, namun tercicir di tempat ke-14 di litar Jerez, Sepanyol 3 Julai lalu. Walaupun dianggap gagal membawa Manchester United ke tahap membanggakan, kedudukan Harry Maguire sebagai ketua pasukan tidak terjejas. Ia disahkan sendiri oleh pengurus United, Erik ten Hag. He's an established captain for over more than years. He has achieved a lot of success, so I don't doubt about this issue. Ten Hag bercakap dalam satu sidang media di Bangkok, Thailand menjelang satu perlawanan persahabatan dengan Liverpool. Maguire, 29 tahun, menjadi ketua pasukan United sejak 2019. Ramai rakan seangkatannya percaya jago golf dunia Tiger Woods masih mampu bertanding selama beberapa tahun lagi sebelum bersara. Mereka juga yakin Woods antara pemain yang wajar dijadikan pilihan untuk gelaran juara terbuka Britain musim ini. Menjelang aksi pusingan pertama Khamis ini, Woods, 46 tahun, antara yang pertama menguji lapangan St Andrew. Dalam beberapa segi, pergerakan Woods agak perlahan dan terlalu berhati-hati, terutama sejak dia terbabit kemalangan jalan raya 16 bulan lalu. Ini menyebabkan ramai peminat golf beranggapan terbuka Britain yang akan menyambut ulang tahun ke-150 penganjurannya tahun ini mungkin menjadi kejohanan Grand Slam terakhir yang akan disertai Woods. Kelebihan lainnya tetap ada, terutama kerana 2 daripada 3 kejuaraan terbuka Britain yang pernah dimenangi Woods ialah di lapangan St Andrew. Begitupun tempoh itu sudah pun agak terlalu lama, dengan yang terakhir dilakukan Woods ialah pada 2005. Manakala kejayaan pertamanya ialah ketika dia berusia 24 tahun pada 2000, serta satu lagi kejuaraan dilakukannya di lapangan lain pada 2006. Baiklah, sisipan terbitan baru kisah Kung Fu Panda mengakhiri buletin didik. Sekali lagi menampilkan suara Jack Black sebagai watak utama Po. Ia ditampilkan menerusi siri 11 episod di platform penstreaman. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi. It's the Dragon Master! Skadoosh! Hello, hello, hello. The Dragon Master is here! Oh! She's got the gauntlet! Ah! Wow, that
Took a hard left. What's the deal with these weasels? Klaus and Veruca. They are in China to locate the Vo Changshan weapons. They already have one. With all four, Klaus and Veruca will destroy the world. Pretty intense. I could save China! That would be a perfect way for me to regain my title. Blade, let's ride! Wonderful.